أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا هزنا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita dudukkan dalam satu majlis ilmi yang maha mulia ini. Marilah sama-sama kita syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi sayang kepada kita, masih lagi beri peluang kepada kita supaya kita boleh duduk dalam majlis yang maha mulia ini. Alhamdulillah. Pada perjumpaan sekali ini sangat lamalah kita, orang panggil kata kita saat ni tu putus dengan sebab ada zuruf, dengan sebab ada keadaan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam mulia ini insya-Allah kita nak mari sambung pula sedikit daripada hak kita telah hurai dah dulu dalam masalah ilmu, iaitu ilmu al-lughatil arabiyyah, ilmu nahwu, ilmu yang telah kita belajar dah dulu. Kepentingan ilmu nahwu saat ni tu diketahuikan oleh kebanyakan manusia, terutama talabul ilmi daripada kalangan mereka itu. Katanya ilmu nahwu ni saat ni tu berhajat semua kepada midah. Tak kira mereka itu duduk dalam midah mana-mana saja pun, terutama dalam midah ilmu yang sakupan dengan ilmu syariat kita ini, iaitu ilmu Islam. Tak kira, terutama mereka hak nak jadi ulama tafsir, nak tafsirkan Quran, nak bacakan kitab-kitab turas yang ulama tinggalkan kepada kita, tak lain tak bukan kita berhajat kepada ini ilmu, iaitu salah satu daripada ilmu lughatul arabiyyah, iaitu ilmu nahwu yang kita bicara malam ni. InsyaAllah hari ini kita dengan izinan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sedikit daripada mabhas-mabhas, daripada bicara hak dulu kita nak sambung sebagai sambung daripada dulu, iaitu kita sudah baca dah lepas daripada muqaddimah muallif, dan hari ini insya-Allah kita nak masukkan sebagai isi kandungnya terhadap ilmu nahwu saat ni tu. Tak lain tak bukan orang nak belajar ilmu ni saat ni tu kena lepas belaka tangga ni. Sebab di tangga ni lah, di sini lah nak binakan cabangnya hak kita nak belajarkan lagi akan datang. Sebab tu guru-guru kami ni, apabila mereka itu hurai, apabila mereka itu ngajar, mereka itu akan royak kepada kita, kata di awal jelsah, pada mukaddimah mula-mula ni, hendaklah kita sungguh, hendaklah kita ambil faham di mula-mula ni. Sebab di mula-mula ni lah akan nak jadi asas, akan jadi teras kepada kamu apabila kita nak masukkan dalam huraya-huraya yang lebih lanjut lagi, kau dapat lagi insya-Allah Subhanahu wa taala. Iaitu katanya al-muallif rahimahullah, al-kalamu wa ma yata'allafu minhu, iaitu kalam dan barang yang bersusung ia daripadanya, iaitu bicara kalam, cakap dalam bahasa Arab tu tersusung daripada apa tu? Katanya
al-musannif, katanya musannif rahimahullah sebagai tuan mati asal itu Imam Al-Ajrumi, dia kata al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, iaitu bermula cakapan bahasa Arab sakning tu ialah iaitu al-kalamu. Nah, al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Perhati molek adik-adik hak mula nak belajar ni, insya-Allah kalau kita perhati molek, kita menyelidik tis molek, kita tengok molek, insya-Allah kita akan faham daripada mata pelajaran kita nak belajarkan malam ini, insya-Allah Subhanahu wa taala. Iaitu al-kalam. Bermula al-kalam, bermula cakap bahasa Arab itu ialah huwa al-lafzu, iaitu terkena kepada satu lafaz. Satu lafaz saja ke? Al-murakkabu, satu lafaz yang bersusun. Satu lafaz yang bersusun. Al-mufidu, lafaz saat itu beri faedah. Lafaz dan susunnya saat itu dapat boleh memberi faedah. Al-mufidu bil wad'i, dengan iaitu bil wad'i, dengan hantaran, dengan qasad. Di atas tafsir para ahli ilmu hak kita faham di sini, iaitu bil wad'i. Ada ulama tafsir dengan bil qasdi, iaitu dengan kita qasad, iaitu ulama lughah letakkan satu lafaz, dia qasadkan lafaz itu makna yang tertentu. Nanti kita tengok, kita hurai lagi. Iaitu al-kalamu. Al-kalamu, kalau kita tengok dalam bahasa Arab ni, kita tengok orang panggil kata leiknya, detailnya, mana terdalamnya. Bahasa Arab ni alif wal lam, tak kira tiap-tiap huruf daripada haraf hak mengandungi itu ada makna bagi dia. Sebab dalam bahasa Arab ni duk tuju kepada apa panggil apa? Lafzul musta'mal walaysa lafzul muhmal. Duk tuju kepada satu lafaz yang musta'mal, iaitu satu lafaz yang mempunyai makna. Bukan lafaz muhmal, iaitu lafaz yang tidak mempunyai makna. Maka dia lah bercara tadi tu kalam tadi tu. Ulama kita letakkan al-kalam saat ni tu kalau kita tengok tilik kepada al-kalam, iaitu kita tilik kepada makna dia. Gapo makna al-kalam? Diri al-kalam saat ni tu. Kita tengok lah nahung ni, dah takrif dia tu, al-kalam huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Iaitu kena pada satu lafaz yang bersusung ia lafaz itu dan memberi faedah ia lafaz itu, dan susunnya faedah tu iaitu dengan hantaran bahasa Arab. Kita faham dah dengan sekali lagu. Tapi diri kalam tu gapo kalam? Kita mari tengok di sini ulama kita kata al-kalamu lughatan wa istilahan. Tak lain tak bukan, kita nak kenal dia itu kita kena melalui takrif dia. Baru kita kenalkan mugah kita nak kenal. Nampak tak tu? Al-kalamu ulama kita lahu maknayan lughawi wa istilahi. Di sinilah kita patut kita buat perhatian. Supalah lafaz as-salah. Lafaz as-salah. Kita nak kenalkan diri solat saat itu tak lain tak bukan, yang mula-mula kita kena pergi kepada al-hadd. Bermakna at-ta'rif. Ta'rif dia. Lughawi makna kan? Fal-lughawiyyu huwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Iaitu satu guna daripada barang yang hasil dengan sebabnya, dengan sebab barang itu oleh faedah. Satu guna kalimah, satu guna daripada barang yang hasil dengan sebabnya oleh faedah. Sama ada guna saat itu sawa'un kana lafzan am lam yakun. Sama ada guna saat itu kena kepada lafaz ataupun bukan pada lafaz. Gano, iaitu satu ibarat. Kalam tu kita faham dah, cakap pe. Tapi satu ibarat daripada barang yang hasil dengan sebabnya oleh faedah. Kita kata sama ada barang itu kena kepada lafaz ataupun yang bukan lafaz.
Hak naknya iaitu hasil faedah tak ni. Satu ibarat yang hasil daripada barang yang hasil dengan sebabnya, sebab barang saat itu oleh faedah. Kita kata kalaulah kita lafaz tu baik. Orang panggil kata kalam juga tapi lughawi. Sawa'un kana lafzan am lam yakun. Sama ada hasil faedah tu dengan sebab kita tutur lafaz ataupun bukan lafaz. Lagu mana? Kita tengok tepat kita nak faham, kadang-kadang kita nak faham dengan sebab satu lafaz. Kadang-kadang kita faham bukan dengan lafaz. Dalam arti kata bukan kita tutur dak. Tapi dengan apa? Dengan isyarat ke? Dengan kita buat kreng mai, dengan kita apa? Dengan kita tulis. Dengan kita ada garis se, kita boleh faham. Tapi kalam pada lughawi saat ni tu, kalau kita tengok pada takrif tu merangkungi belaka. Sama ada kalam saat ni tu pada makna lurah saat ni tu kena kepada hak kita tutur, hak kita lafaz ataupun kita tak lafaz. Kena tu dinamakan kalam belaka pada logat. Pada logat cakap pe. Kena pada kalam belaka. Nampak tak tu? Seperti kita kata, kita lalu tepi batas tu ada orang panggil kata satu pai, satu tanda royak wak jadi lekak gitu. Kita faham dah kata hasil di zihin kata ini nak isyarat kepada kata kita suruh lekakkan kanan ataupun kiri. Nampak tak tu? Garis se kita pergi kepada apa supaya kita tu kita kata tepat sekat air tu. Tepat sekat air apabila mari banjir tu ada panggil pansangan. Mana tepat hal bahasa Sia panggil keun. Ya ada satu tanda dia tu di kayu saat itu panggil khat. Tanda tu. Orang hak tengok saat ni dia faham dah. Walaupun dia tak lafaz tapi dengan sebab tulis saya dengan sebab dia buat khat lagu tu orang faham dah. Faham kata no. Air apabila sampai had ini maka air saat itu kena lepas dah. Kena lepas keluar. Maka kita tilik kepada apa? Kita tilik kepada dia panggil kata kita tilik kepada kepada kalam pada logat saat itu masuk belaka. Sama ada hak hasil faham tu daripada kita tutur lafaz ataupun kita tak tutur lafaz, iaitu dalam arti kata dengan isyarat tadi. Nampak tak tu? Kita kata supaya kita kata kita masuk kelas. Kita masuk kelas tu, kita tanya kata, wahai kawanku, mu bawa data tak? Kitabku hak mu pinjam bagai. Lepas tu seorang saat ni tu hangguk. Ya. Tu. Hangguk saat ni tu walaupun dia tak lafaz. Maka orang hak tanya tu hasil faham dah. Kalau dia buat lagu tu, makna tolak, makna tak. Kalau dia hangguk gitu, makna kata mana? Makna kata tu ia tak bawa data. Hak naknya sama ada ia lafaz ataupun ia tak lafaz dalam kalam di situ iaitu pada logat tu orang panggil cakap pe dah, panggil kalam dah. Tu dia. Nampak tu dah. Lepas tu kita tengok huraian banyak di sini kata supaya kita nak hasilkan kalam saat nak dinamakan kalam saat ni tu pada logat tu ya lagu tu. Supaya lafaz as-solah tu. As-solah tu pada logat cakap pe ad-doa ai mujarradud doa, semata-mata doa ataupun ad-doa, doa seru. Tapi apabila kita tilik kepada apa? Tilik kepada makna istilah fikhi iaitu ya makna lain pula. Tetapi walaupun ia makna lain mengandungi juga doa di dalam tu. Supaya ni kita mari tengok. Wastilahan, dan pada makna istilah iaitu makna istilah kalam makna istilah tu gapo? Iaitu istilah an-nahwiyin. Istilah nahwiyin musannif kita bawa data sini. Pada istilah iaitu kena pada al-lafzu. Al-lafzu satu lafaz. Apabila kait dengan satu lafaz, nak keluar tubik lah hak lain. Hak bukan lafaz daripada kitabah, daripada hak kita sebut tadi. Tak sah lah. Tapi pada logat tadi masih duk umum lagi. Masih duk merangkungi lagi.
Tapi pada istilah nak keluar tu dah. Nak dinamakan kalam dalam lugah nahwu ni kena kepada apa? Kena kepada lafaz. Ayyakuna lafzan. Tu dia. Ayyakuna lafzan. Maka lafaz ni iaitu satu suara lah. Dah kita kata lafaz ni kena kepada satu suara. Dan kita tengok sikit daripada dalam hasyiah yang ulama kita bawa datang kita di sini. Dia katanya, dalam kita hak siapa ada hasyiah al-kawakib tu terbuka tengok. Kita tengok bawah tu ulama kita kata kerana duk hurai kita, dia kata al-kalamu huwa al-labzu. Qauluhu al-labzu ai lafaz ni gapo? As-sautu al-mustamilatu ala ba'di hurufil hijaiyyati allati awwaluha alif wa akhiruha ya. Iaitu kena kepada suara yang merangkungi ia suara saat itu di atas setengah daripada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tu gapo sifat? Allati awwaluha alif wa akhiruha ya. Huruf hijaiyah tu iaitu hak kita nak sebut tu lah. Alif, ba, ta, sa hingga ke akhir tu. Mana kata suara yang meliputi di atas huruf hijaiyah. Haqiqatan kana istimaluhu ka Zaidun. Sama saja pada hakikat itu merangkungi huruf hijaiyah saat itu seperti lafaz Zaidun. Seperti lafaz Zaidun. Maka lafaz Zaidun saat itu tu iaitu pada hakikat tu dia apa? Merangkungi huruf hijaiyah. Apabila kita tutup Zaidun, ai panggil kalam. Ai panggil lafaz, satu lafaz. Satu lafaz Zaidun tu satu lafaz. Zaidun au hukman atau pada hukum. Pada hukum. Di sini apa yang kata ulama kita bagilah. Mana kata nak dinamakan lafaz pada hakikat dan pada hukum. Pada hukum seperti apa? Pada hukum ni mana tahu pada menepati hukum dia. Menepati dia saat itu lafaz. Pada hakikat dia tak ada pun. Nampak tak? Supaya kita duk misal tu lah. Misal kita kata haruslah bagi seorang saat ni tu asal pada masalah khutbah tu ia kena tok kotek nak tebah. Tetapi pada hakikat tu kotek lah kena nak tebah kalau kira pada sungguhnya. Tetapi kalaulah orang lain naik juga ma yanubu anhu. Seorang yang ganti daripadanya itu pada hukum. Pada hukum dia tak kotek, pada hakikat dia bukan. Mana tak orang ganti dia. Sini supaya kalau pada hakikat diri lafaz hak zahir itulah. Lafaz yang zahir seperti lafaz Zaidun. Ari panggil kalimah zahir. Maka au hukman atau pada hukum. Ai hukman kana istimalu kal mudmari al mustatiri fi fi'l al amri wahid. Seperti dhamir yang tersusuk ia dhamir dalam fi'il yang satu. Nahwu kum. Kum tu pada zahir tu kita tengok tengok itu apa? Tengok kita tilik kata kum tu diri kum tu fi'lul amri saat ni tu hak zahir tu satu ya fi'lul wahid iaitu kum. Berdiri olehmu. Tapi pada hakikat pada hukum dia menepati isim dhamir dalam iaitu kum anta. Kum anta fa innahu fi hukmil malfuzi haqiqatan. Wa hadha huwa al-ma'na al-lafzu istilahan. Inilah dinamakan makna lafaz pada istilah. Pada istilah. Nak ayat atau lafaz nak dinamakan lafaz saat ni tu iaitu satu suara yang meliputi di atas huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah saat ni tu mula daripada alif hingga kepada ya. Mula daripada alif hingga kepada ya saat ni tu sama ada suara kita saat ni tu meliputi hakikah pada hakikatnya iaitu kena pada hakikat diri huruf hijaiyah tu isim zahir tadi atau pada menepati hukum seperti isim dhamir tadi. Isim dhamir yang ada di lafaz kum tadi iaitu di lafaz fi'lul amri tadi. Sebab tu musannif kata fa innahu fa inna lafza kum saat ni tu nahwi kum saat ni tu fa innahu fi hukmil malfuzi haqiqatan. Iaitu kum tu
menepati pada hukum, menepati pada hukum yang dilafaz juga pada hakikat. Kum tu anta duduk di dalam tu. Mana kata bomel mustatir duduk dalam tu menepati juga kata al-malfuz. Perkara yang dilafaz sebab keluar pada suara kita. Sebab kalau mujarrad kum, siapa kita suruh siapa? Iaitu suruhkan seorang. Maka di dalam tu orang yang belajar iaitu yang mengandungi dalam lafaz itu iaitu dhamir mustatir iaitu anta. Tu dia. Maka al-kalamu huwa al-lafzu. Kena pada lafaz, sebagaimana ulama kita syarah sini, kena pada lafaz. Lafaz saja ke bagi sifat al-murakkabu. Lafaz yang bersusung ia. Al-murakkabu ya lafaz yang bersusung ia. Iaitu al-murakkab ni ay ma yatakawwanu min kalimatin aw kalimatain fa aksar. Ma yatakawwanu min kalimataini fa aksar. Iaitu kalimah yang bersusung daripada satu dua kalimah ataupun atas daripadanya. Kita kata at-tullabu mujtahiduna. At-tullabu mujtahiduna. Maka diri tulab mujtahiduna saat ni tu iaitu kena kepada kalam. Sebab apa? Sebab yang mula-mula kita lafaz, kita tutur perkataan tersebut. Tutur kita saat ni tu tubik daripada suara kita. At-tullabu mujtahiduna. Segala pelajar saat ni tu bersungguh mereka itu. Mujtahiduna fid dars, ya bersungguh mereka itu dalam masalah ngaji, dalam masalah menuturkan ilmu. Maka kita tengok di sini al-murakkabu, tulab tu satu kalimah, mujtahiduna satu kalimah. Maka bersusung tu. Yatakawwanu fil jumlah wahid. Yatakawwanu bersusung dalam satu jumlah yang satu. Maka syarat yang kedua. Syarat yang kedua, iaitu syarat pertama al-lafzu. Syarat yang kedua al-murakkabu. Bersusung saat itu. Al-mufidu. Tu dia. Lafaz tu lafaz dah. Murakkab dah. Nak satu syarat lagi, iaitu susun ni saat ni tu kena beri faedah. Beri faedah ni makna kerana ulama kita dak syarah. Ai ma yahsinus sukutul mutakallim. Bagai yang dibila senyakkan oleh apa? Oleh orang dengar ataupun orang cakap. Mana tak orang dengar kita royak gapo tu dia diam dengan apa hak kita royak. Maka itulah orang panggil tu ulama kita kata hasil dah kata hak dia cakap saat ni tu beri faedah. Nampak lah tu? Nak dinamakan kalam iaitu kena al-lafzu satu lafaz. Maka satu lafaz tidak memadai, nak al-murakkabu iaitu nak apa? Bersusun. Nak satu lagi iaitu al-mufidu, nak beri faedah. Nak beri al-faedah. Habaq tu dia kata sini qauluhu al-mufidu ay al-mufhimu. Al-mufhimu. Al-mufhimu makna yahsinu sukutul mutakallim alaih. Al-mutakallamu alaih. Iaitu makna dibila elok senyaknya seorang yang dengarkan khabar hak kita royak, mutakallamu alaih, iaitu seorang yang dengar apa hak kita royak saat ni tu. Dia senyap. Kita royak satu perkataan, dia senyap. Mana kata noh? Makna tu menunjuk kata dia faham. Makna tu menunjuk kata dia faham. Sebab tu dia kata, dia bagi taswir satu lagi, iaitu bihaitsu la yabqa lis-sami'i intidharu muqayyadu bih. Iaitu dengan sekiranya nak taswir lagu mana tu yahsinus sukutu al-mutakallamu alai saat ni tu bihaitsu la yabqa lis-sami' intidharu muqayyadun bih. Iaitu dengan sekiranya orang dengar saat ni tu orang panggil tak ada tunggu-tunggu dah. Gapo lagi dia nak royak? Dia royak tu dia royak satu jumlah tu dia senyap. Mana tak orang dengar tu senyap. Tu makna kata hasil lah kata gapo? Hasil dah kata dia saat itu faham dah. Apa hak mutakallim duk royak kepada dia.
Kait yang keempat, syarat yang keempat nak dinamakan kalam iaitu bil wad'i, dengan hantaran. Kita duk belajar dengan ulama-ulama kita sama ada Jawi sama ada Arab pun, terutama hak Jawi tu sangatnya, iaitu bil wad'i ni dengan hantaran. Banyak ke dia duk letakkan makna bagi kita. Dengan hantaran bahasa Arab. Iaitu gapo? Iaitu bil wad'i saat ni tu iaitu gapo? Dengan hantaran bahasa Arab tu, kalau kita pergi tengok dalam kitab-kitab ulama di sini, dia panggil, dia letak makna banyak, dia letak makna saat ni tu dengan hantaran saat ni tu tubik dua pendapat. Tubik dua pendapat. Pendapat yang pertama iaitu dia kata bil wad'i itu ai bil qasdi. Dengan qasak. Dengan qasak seorang mutakallim saat ni tu. Dengan qasak seorang cakap saat ni tu. Ataupun dengan qasak tuai hak letak satu kalimah saat ni. Tu dia. Hak satu lagi tafsir lagi iaitu bil wad'i ai bil lughatil arabiyyah, iaitu dengan hantaran bahasa Arab. Dengan hantaran bahasa Arab. Kalulah ulama tak kenakan itu makna bagi lafaz saat ni, maka tidak dinamakan bahasa Arab, sebab di situ dinamakan lughah al-a'jami. Dinamakan lughah al-a'jami. Sebab tu dia kata bil wad'i ay bil wad'il arabi bermakna annahu mutabiqun lil lughatil arabiyyah. Dengan maknanya iaitu selaras dengan lughah Arab. Itu dengan hantaran. Sebab tu kita terjemuh sekitar lalu, al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Bermula kalam saat ni tu ialah satu lafaz yang bersusung ia, lagi memberi faedah lah ia, dan dengan bahasa Arab. Tu nak dinamakan al-kalam. Kalau kita kira kata, kita tengok alif wal lam duduk di al-kalam tu, ada isyarat di situ. Ada isyarat ulama kita di situ. Maka kita tengok atas alif wal lam ni mempunyai makna juga. Sebab itulah kita apabila kita belajar bahasa Arab ni, kita layaklah bagi kita belajar dengan seorang yang mutqin. Belajar dengan seorang guru yang boleh menjadi qudwah bagi kita. Dia boleh perlakan maklumat kepada perla ni, kadang-kadang ikhwah kita daripada Malaysia tak faham. Dia boleh hurai kepada kita, iaitu selaras dengan fan, dengan satu ilmu itu sungguh. Tu dia. Kita tengok kita tengok alif wal lam duduk di al-kalam tu ada isyarat. Sebab apa? Sebab ada isyarat. Orang biasa belajar lama dah tu dia faham lah. Sebab apa? Sebab takrif yang nak bawa data tu ia takrif pada istilah dah. Sedangkan takrif pada logat ni dia tak bawa data. Hak sepengah kita ayat tadi, tapi takrif hak dia bawa di belakang tu dengan kait, dengan syarat yang empat tadi yang saya telah upas tadi tu iaitu dia bawa data hak kalam makna istilah dah. Lepas tu istilah dia di sini istilah ulama nahwu lah, sebab kita nak baca tu kitab nahwu. Nampak tak? Sebab tu dia kata di sini orang panggil alif wal lam tu ganti daripada mudhaf. Daripada mudhafun ilai yang dikena mahzuf. Alif wal lam iaitu alif wal lam alif lam lil ahdi zihni. Mana tak alif wal lam yang orang hak belajar tu maklum dah pada zihin dia. Mana kan tu? Itu orang panggil alif wal lam yang ganti daripada mudhaf ilai yang dikena mahzuf. Lagu mana di sini? Sebab tu ulama kita dia kata al huna aiwadun an mudhaf ilai mahzufin. An mudhaf ilaihi mahzuf. Takdiruhu ai al-kalamu pada kalam asalnya, pada tulis asalnya kena kalamun nahwiyin. Kalamun nahwiyin. Maka dalam bahasa Arab ni apabila ia meringkaskan itu lebih aula. Sebab tu ia menggantikan alif wal lam, panggil tu al hak duduk di depan kalimah tadi tu iaitu mudhafu ilai yang dikena mahzuf. Takdirnya kalamun nahwiyin.
Sebab tu Imam Ibn Malik dia kata dalam nazar kitab Alfiyah dia kata kalamuna labzul mufidu kastaqim. Nah, dia kata kalamuna. Nampak tak? Bermula kalam bagi kami. Nah, tu kami iaitu ulama nahwiyin. Ulama yang hak cara dalam bicara nahwu tu. Sebab tu Imam Al-Imriti dia ada buat satu nazar, dia buat satu kala syair tu, kawi dalam masalah ilmu nahwu tu ada kitab dia tu dipanggil nazar hak dibuatkan oleh Imam Al-Imriti Asy-Syafi'i lian ini. Dia kata kalamuhum labzul mufidu mustanad. Kalamuhum dia kata. Adapun Imam Alfiyah dalam Alfiyah Malik dia kata kalamuna. Na wahum tu dhamir sakning tu dhamir sakning tu kembali kepada mana? An-nahwiyin. Sebab tu saya kata al sakning tu ulama kita goyak kata aiwadun an mudhafun ilaih, iaitu ganti daripada mudhafun ilaih yang dimahzuf. Takdir ai kalamun nahwiyin. Tu dia. Maka al-kalamu tu i'rab di mubtada. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu. Tu lagu tu lah. I'rab jadi mubtada. Maka tiap-tiap mubtada saat ni tu ia kehendak kepada apa? Ia kehendak kepada khabar. Tiap-tiap mubtada ia kehendak kepada khabar. Pas mana khabar dia? Tu dia. Pas mana khabar dia? Sebab tu kita tengok di sini khabar dia, kita tengok kalau lepas pada tu lah huwa al-labzu. Huwa al-labzu. Maka di huwa tu ulama kita ni dia royak atau boleh i'rab dua macam. Boleh i'rab dua nama. Boleh i'rab dua nama. Yang pertama setengah ulama ya wa dhamirul fas. Dhamirul fas ni makna mana? Iaitu isim dhamir diletakkan isim dhamir untuk nak buat beza di antara apa? Di antara mubtada dan khabar. Tu dipanggil dhamirul fas. I'rab dia la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada mahal daripada dia saat itu bagi dia tu daripada i'rab. Kalau kita letak atau huwa tu isim dhamirul fas, maka la mahalla lahu minal i'rab. Al-lafzu tu kena kepada khabar lalu. Al-lafzu tu kena kepada khabar lalu lah. Sebab kalau kita kata al-kalamu al-lafzu lalu. Nak wahai kata apa? Nak wahai kata lafaz tu, nak wahai kepada kita belajar ilmu nahwu mula-mula ni, nak wahai kata lafaz al-lafzu jadi sifat pada kalam. Sebab tu dia kena bawa datang apa? Nak bawa datangkan isim dhamir. Nak bawa datang isim dhamir supaya nak apa? Nak menceraikan di antara mubtada dan khabar. Allahu akbar. Kita tengok bicara ilmu ulama ni satu persatu. Kadang-kadang kita sakning tu bila henno terhadap ini ilmu. Kita wahai talabul ilmi, saya serulah kepada orang adik-adik yang nak belajar mula-mula tu, yang nak belajar ataupun hak belajar lama dah sebagai murajaah bagi kita tu, kita jangan hennolah ini ilmu. Kalau kita hennokan ini ilmu, kita tak akan pahamkan selama-lama ini ilmu. Bahkan lagi kita saat itu kekal di atas jahil selama-lama. Allahu akbar. Kita jangan henno. Sebab bicara ulama kita ni dia letak satu persatu tu supaya apa? Supaya letakkan tangga kita untuk nak pahamkan syariat kita ni lah. Sebab ilmu ni ilmu salah satu daripada ilmu Allah yang ulama letakkan kepada kita. Nampak tak tu? Baik. Al-kalamu huwa al-labzu. Huwa tu itu i'rab jadi dhamirul fas. Iaitu dhamir untuk nak apa? Untuk nak buat beza di antara apa? Untuk nak buat beza di antara mubtada dan khabar. Al-lafzu tu khabar. Nampak tak tu? Al-lafzu tu khabar mubasyarah lalu. Tu dia. Setengah ulama dia kata dhamir saat tu kena pada isim, isim dhamir. Kena pada isim. Maka apabila dia bila kata dia tu isim, dia tu isim, maka isim saat itu boleh i'rab jadi mubtada. Di atas pendapat yang kedua tu, dia kata boleh i'rab. Adapun kalau kita letakkan dia saat itu tu dhamirul fas,
Domir untuk nak buat beza di antara mubtada dan khabar, maka kita tak kena i'rab dah. Kita pergi i'rab hak kalimah lek mari kama dia daripada dia selalu dah. Tetapi inilah pendapat rajih. Tetapi hak ulama yang kedua yang kata dak, huwa ni isim dhamir. Maka isim dhamir tiap-tiap isim boleh i'rab di mubtada. Apa nak buat lagu mana sini? Dia buat kata huwa sakning tu sebagai mubtada yang kedua. Al-kalamu mubtada yang pertama. Nampak tak tu? Maka hal kita berlaku di atas pendapat yang kedua, iaitu huwa satu mubtada yang pertama reping dhamirun munfasilun mubtadaun. Apa ni? Mubtada usani mabni al fath fi mahalli raf'i. Iaitu bina di atas fathah. Dhamirun munfasilun mubtada tsani mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'i. Mubtada yang pertama, mubtada yang kedua. Al-lafzu tu iaitu khabar bagi mubtada yang kedua. Al-lafzu khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu. Maka al-jumlatul ismiyatu minal mubtada al-awwal wa khabaruhu iaitu mubtada khabar li mubtada al-awwal. Nak i'rab lagu tu jadi banyak lapis. Sebab tu ulama kita kata iaitu huwa tu di atas pendapat yang lebih sahih, yang lebih kena, iaitu kena pada dhamir fas. Iaitu dhamir fas untuk nak buat beza, buat cerai di antara mubtada dan khabar. Sebab apa? Kalau tak ada huwa tu nak tawahum, nak wahai kepada kita kata al-lafzu tu sebagai sifat bagi al-kalam. Maka kena bawa letak huwa. Iaitu al-kalamu ialah apa? Kena kepada lafaz. Tu dia. Tu dah. Kita tengok. Iaitu al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Dengan hantaran bahasa Arab. Tu dia. Maka nak dinamakan kalam sakning tu tak lain tak bukan kena cukup lah di antara pak lafaz pak karakter yang kita sebut tadi. Yang kita sebut tadi. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia berfirman dalam Quran dia kata kita tengok atau hak cukup pak syarat tadi tu. Sebab tu kita tengok atau dalam Quran tu banyak kita tengok dah. Sebab kita belajar saat ni tu nak kita tubik di dalam tu juga. Di dalam Quran hak kita dok baca tu. Di dalam Quran kita dok baca, dalam lafaz hadis hak kita dok baca. Ini sebagai tangga untuk nak fahamkan Al-Quran was sunnah. Sebagaimana kita dok royak banyak dah dalam mukaddimah kita dok tentang ini mukaddimah ni. Sebab tu Tuhan kata dalam surah Al-Fath, surah Al-Fath dia kata Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Syahid kita nak mana? Muhammadun Rasulullah. Seorang yang nama Muhammad tu adalah pesuruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan mereka serta Muhammad saat itu apa? Sifat iaitu asyidda' 'alal kuffar. Iaitu sangat kerasi sangat di atas seteru dia. Ruhama'u bainahum. Iaitu hak orang serta Nabi itu iaitu ruhama'u bainahum ay bainal mu'minin. Sama-sama orang Islam ni kita kena ada sifat rahmah gimari. Ni sifat ni kita kata kalau kira sekarang ni banyak hilang dah lah. Banyak hilang. Kita ni kalaulah sesama orang hak bukan Islam ni, terutama orang tak beriman saat ni tu kita buat baik. Suka buat baik gitu, buat baik gini. Kalau sama-sama kita orang Islam ni Allahu akbar. Kita tengok sendirilah. Kita tengok sendirilah sama-sama kita ni nyabalah. Nya kelahi. Nya ada jadi orang panggil khilaf sebagai khusumah tekai. Kita tengok ni sifat ni hilang lah daripada orang Islam. Dan Nabi kita tu tak reda kan perkara apa sebut. Sifat hak dia royak dalam Quran tu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum ni hilang dah, banyak kehilang daripada orang Islam sekarang. Orang Islam sekarang jadi balik. Jadi mana? Iaitu ruhama'u bainal kuffar asyidda'u bainahum. Jadi lagu tu. Allahu akbar. Mal asif lah. Kita tengok apabila mauqif hak pendirian umat Islam apabila masuk dalam bulan
tahun baru ni, terutama tahun baru hak al-Masihiyyin ni. Hak Masihi ni, hak keduniaan ni, hak tu bulan hak apa dah hak antara bangsa ni. Kita tengok atau demo ni kata gitu, demo ni kata gini. Tapi hak muhimnya kita kata banyak kawan kita nak buat baik dengan mereka, siapa kata gi aku kan hari raya perayaan mereka di dalam ajaran perayaan itu ada perkara yang mukhalafah dengan syariat. Tapi kita tak kira lah. Sebab apa? Nak ruhama ubainahum. Nak tetapi dalam masa sama nak asyidda di atas saudara je. Tu jadi balik dah. Tu dia. Habis situ. Dah habis situ al-kalamu huwal labzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Iaitu al-kalam, iaitu kena pada satu lafaz, dan al-murakkab. Dah al-murakkab tu sifat kepada al-labzu. Dah sifat kepada al-labzu. Sebab tu sifat rafa' mausuf dia kena rafa' lah. Mausuf ya rafa', sifat kena rafa' lah. Tu dia sifat tu. Tengok. Al-labzu pun muzakkar. Al-murakkabu pun muzakkar. Dia kena mutabakah 4/10 kan kita belajar biasa duk belajar tu sikit. Kita nak apa nak murajaah dah. Kita tengok sama-sama muzakkar lafaz tu dah. Sama-sama muzakkar dan sama-sama mufrad. Dan sama-sama hukumnya rafa'. Sama-sama hukumnya rafa'. Dan sama-sama saat ni tu sama nakirah. Al-labzu pun nakirah, al-murakkabu pun nakirah juga. Mana kata 4/10 tadi tu muwafaqah lah. Kena muwafaqah 4/10 tu. Sama-sama muzakkar, sama-sama mufrad, sama-sama rafa' dan sama-sama nakirah. Dan sama-sama makrifah. Maaf, ada alif lam tu. Sama-sama makrifah. Apa kita tengok atau dia kena muwafaqah 10. Barulah boleh i'rab dia sifat. Tu dia nanti tempat dia kita hurai lagi. Al-mufidu saat ni tu apa? Ada sifat juga. Sifat yang kedua. Tu bil wad'i, dengan hantaran. Maka ba' saat ni tu wij panggil ba' asli. Dia tu ada makna, mempunyai makna dan dia berhajat kepada muta'allaq, yata'allaqu biha. Berhajat kepada muta'allaq yang bergantung dengannya. Maka muta'allaq tu dia boleh gantung barang yang sebelum daripadanya. Sama ada barang sebelum padanya fi'il ataupun isim fa'il, masdar, isim maf'ul, dia boleh gantung belakang. Al-mufidu tu boleh gantung dua buat pak gantung dia. Panggil gantung tempat dekat selalu. Beri pedah saat ni tu dengan hantaran bahasa Arab. Habis situ. Habis di situ dah. Habis di situ. Kita tengok dalam Quran tu banyaklah. Panggil nak dinamakan kalam dalam bahasa Arab saat ni tu kena merangkungi dalam 4 syarat ni. Sebab tu Tuhan royak atau dalam apa? Dalam surah At-Talaq tu sebagai ayat 1000 dinar tu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Mari dengan syarat, mari dengan jawab syarat. Mana tahu makna dia hasil. Siapa-siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, gapo hak tujuannya tu? Yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan jadi kepada dia tu kepada dia iaitu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ataf. Iaitu Tuhan akan beri rezeki kepada dia dengan tidak boleh nak kira-kira. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita tengok atau ada syarat, ada jawab. Hak ni pun ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Hak ni ada isim, ada mubtada, ada khabar. Maka dalam tu kita tengok tu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammadur Rasulullah tu kita lafaz. Dalam masalah kita lafaz tak bersusung daripada Muhammad dengan Rasulullah. Nampak tak tu? Dan beri pedah. Yahsinus sukut, kata seorang yang nama Muhammad itu adalah pesuruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Faham lagu mana? Kita nak faham, ya faham dah. Dengan hantaran bahasa Arab pula. Tu dia, habis itu. Wa aqallu ma yata'allafu min ismaini. Dan sekurang-kurang kalam saat ni tu barang yang bersusunglah ia barang saat ni tu daripada 2 isim. Nahwu Zaidun qa'imun. Iaitu seumpamanya
seumpamanya iaitu seorang Zaid, seorang yang nama Zaid itu berdirilah ia. Seorang yang bernama Zaid saat itu berdirilah ia. Dan sekurang-kurang barang yang bersusung ia barang daripada isim saat itu tu iaitu daripada 2 isim. Sekurang-kurang kala saat itu. Wa aqallu ma, wa aqallu kalam. Sekurang-kurang kala saat itu iaitu bersusung daripada 2 isim. Lagu mana? Seperti nahwu Zaidun qa'imun. Wa dzalika nahwu, dan demikian itu umpamanya lafaz Zaid itu bermula seorang nama Zaid itu berdirilah ia. Faham kan sini? Faham kata sekurang-kurang kala yang bersusung ia kala itu daripada 2 isim, makna tanah. Kalau kita ngaji hak balik sekolah ni, ia faham kata gapo? Jumlah tu panggil jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Maka jumlah ismiyah iaitu ia kena mulakan dengan kalimah isim, dinamakan ismiyah. Nampaklah tu? Habis tu dia kata au min fi'lin wasmin, ataupun bersusung juga kala tu daripada fi'il dan isim. Yang mula-mula tersusun daripada 2 isim. Zaidun qa'imun. Zaidun tu isim, qa'imun tu isim juga, iaitu isim wasfi, isim fa'il. Dan isim fa'il. Maka isim fa'il, kaedah isim fa'il ni iaitu dia apa? Berhajat kepada fa'il juga. Ia beramal seperti fi'il juga. Masalah beramal tu. Sebab tu saya kata qa'imun takdiru huwa. Sebab itu pak terjemuh kita kata Zaidun, bermula seorang yang nama Zaid. Berdirilah ia. Ia tu mek pada mana? Mek daripada dhamir mustatir dalam qa'imun tu. Sebab qa'imun tu isim fa'il. Kalau kita i'rab dah. Zaidun tu ay mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahirah. Lafaz Zaid i'rab jadi mubtada'un. Mubtada tu hukumnya rafa' marfu'un. Apa mana alamat rafa'? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Sabit tak baca Zaidan, baca Zaidun. Qa'imun tu khabar. Ay khabaruhu, khabar bagi lafaz Zaid. Iaitu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Habis itu. Maka di sini kita kenal tahu ini jumlah ni, ini kalam tu iaitu jumlah dinamakan ismiyah, jumlah ismiyah. Au min fi'lin wasmin. Ataupun bersusung ia apa? Ia kalam saat itu daripada fi'il, satu fi'il dan satu isim. Seperti qama Zaidun. Qama saat itu fi'il madhi, mabni al-fath. Tu dia. Qama fi'il madhi. Tiap fi'il ia berhajat kepada fa'il. Hak ni kaedah orang panggil tu kaedah muttaridah. Kaedah yang tidak boleh beralih. Tiap fi'il berhajat kepada fa'il. Tiap isim, tiap mubtada berhajat kepada khabar. Qama Zaidun, telah berdirilah seorang yang nama Zaid. Telah berdirilah seorang yang nama Zaid. Maka qama tu fi'il lah tu. Ya fi'il. Zaidun tu isim. Tu dia. Zaidun tu isim. Sebab tu dia kata sekurang-kurang barang kalam yang bersusung ia kalam tu daripada 2 isim dan daripada satu kalimah fi'il dan satu kalimah isim. Misal jadi nyata sangat. Misal jadi nyata sangat. Habis itu. Dia kata sikit lagi. Kita nak ambil sikit lagi. Sikit lagi. Mudah-mudahan kita dapat faedah semua. Sikit lagi kita kata. Wal kalimatu. Dia kata wal kalimatu qaulun mufradun wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan. Dan bermula kalimah. Saat ni kita tahu dah kalam dah ada 4 syarat tu. Al kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dan huraiya kita hurai saat ni. Dan bermula kalimah juga. Mari panggil jumlah baru. Wa isti'naf tu al kalimatu panggil mubtada. Wal kalimatu qaulun mufrad. Ai satu perkataan ataupun perkataan yang satu. Satu perkataan. Gapo saat ni tu kalimah tu? Terbagi kepada berapa tu? Ai wahiyah, ai kalimah saat ni tu ismun. Kalimah tu terbagi pada isim, wa fi'lun
dan terbagi pada fi'il, wa harfun jaa li ma'nan, dan terbagi pada haraf telah datanglah ia syarah arah saat itu hantaran ada makna. Ada makna. Maka kalimah ni sebab tu ulama Jawi kita ni apabila ia dah jah kita dia kata apabila kita tanya kalimah. Dan apabila kita tanya ini kalimah apa ni? Ini kalimah apa ni? Jawab pihak kita nak tasawur ni kita lalu wahai orang yang mula-mula nak belajar pergi pada 3. Wa imma kalimah isim, wa imma kalimah fi'il, dan wa imma kalimah haraf. Apabila kita tanya tu, ini adik kalimah gapo ni? Kalimah at-tanwinu, kalimah gapo? Tak kita nak tasawur lihat tak kita kata yang mula-mula itu isim, fi'il dan haraf. Itu atas 3 ni. Maka kita kena ngaji pula kata isim tu ada alamat gapo, ada pecemeh, ada tempat pecemeh gapo atik. Insya-Allah kita akan datang lagi akan datang. Dah kita akan bawa datang lagi akan datang panjang lagi di sini. Dah habis itu. Wal kalimatu qaulun mufradun, iaitu kalimah tu kena kepada perkataan yang satu. Perkataan yang satu. Maka kalimah saat ni tu bagi kepada apa? Kalau dalam kita ngaji wa aksamuhu salasatun, dan bermula bahagian kalam tu ada 3, bahagian kalimah tu ada 3, ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'nan. Kita mari tengok sikit dah. Wahia ai al kalimatu salasatu anwa, bermula kalimah tu ada 3 bahagian. Di sinilah kita tengok kata ulama kita orang panggil istiqra'ut tam, ai panggil tatabbu', duk ikut turut dalam luruh Arab saat ni tu, dalam luruh Arab semua duk ikut dalam kitab tulis saya daripada Sayyidina Ali lagi turun mari pada kita ni ulama kita tatabbu', buat periksa buat tajribah, buat gapo saat ni tu khulasahnya tubik kata luruh Arab ni ada 3 ni. Iaitu wa imma kita jumpa isim, wa imma kita jumpa fi'il, dan wa imma kita jumpa haraf. Sebab tu dia kata al kalimatu salasatu anwa'in. Tu dia. Ismun wa fi'lun wa harfun. Hasyiah kata la rabi'a laha, dan tidak ada yang keempatlah baginya bagi itu kalimah. Fahiya munhasiratun fiha kama yufidu sukutuhum ala dhalika fi maqamil bayan walau kana thamma na'ur rabi' la'athara alaihi a'immatu hadha sya'. Maka kalimah-kalimah tu tersimpan pada itu 3 adalah sebagaimana orang panggil beri pedah senyaknya mereka itu ulama kita di atas dimakian itu pada majlis-majlis mereka duk bayankan ini masalah. Dia kata walau kana thamma na'ur rabi' la'athara alaihi a'immah hadha sya'. Kalau ada lagi bahagian yang keempat, nascaya ulama kita kena wayak kita. Itulah menunjuk dalil yang besar kita lalu kata apa? Kata bahagian kalimah tadi ada 3 tu ya. Iaitu wa imma isim, wa imma fi'il, wa imma haraf. Kita orang mula-mula belajar ni gapo isim, gapo fi'il, gapo haraf ni, kita mari tengok makna dia sikit. Dia kata wal ismu, dan bermula isim saat itu satu kalimah, kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha ghairu muqtarinin bi ahadi azminatis salasah. Satu kalimah yang menunjuklah ia kalimah saat itu atas makna pada diri dia. Diri dia tu ada makna. Supaya kita kata al madrasatu peher kan? Hak tasawur kita peher kata madrasah no gini. Al masjidu ada makna tak? Makna kita peher. Mari orang panggil tu di zihin kita peher kata lagu mana. Tapi hak tak supaya walam yaktarin bi zamanin ghairu muqtarinin bi ahadi azmati salasah, dengan tidak orang panggil kata menyertai masa yang 3. Masa yang sekarang, masa yang dulu, dan masa yang lagi akan datang. Isim tak ada. Apabila sebut kita kata sebut al madrasatu, ada tak? Al fakihatu, buah, ada masa tak? Tak ada. Al baitu, menunjuk di atas nama ya, pada diri dia ada makna. Apabila kita sebutkan lafaz tersebut, kita tersilah makna kata ada, tapi dalam masa sama masa tak ada.
Tak ada masa. Dia menunjuk atas diri sendiri dengan tidak terikat dengan salah satu masa yang ketiga. Wal fi'lu, dan PA ni makna apa? Satu kalimah yang menunjuk ia dalat ala makna fi nafsiha waqtaranat bi ahadi azminati salasati, dan satu kalimah yang menunjuk ia di atas makna pada diri dia. Memang PA ia ada makna pada dia. Seperti kita kata akala. Akala ni bagi PA. Makanlah ia. Makan seseorang. Akala yakulu kul. Aklan. Tu kita kata. Syariba yashrabu. Mana kata minum. Syariba fi'il madhi. Yashrabu fi'il mudhari'. Maka kita kata syariba, akala, la'iba. Kalimah apa lagi? La'iba, sami'a, kalimah apa lagi? Kalimah la'iba, sami'a, daraba, kalimah jalasa, kalimah masya, kalimah panggil apa lagi? Banyak lagi kalimah-kalimah dalam bahasa Arab hak menunjuk atas fi'il, menunjuk atas perbuatan, menunjuk di atas perbuatan kita saat itu. Dalat ala makna fi nafsiha, pada diri dia tu, diri fi'il, di kalimah tu ada makna dia. Hak tak serupa dengan isim. So lagi iaitu waqtaranat bi ahadi azminati thalathah, dan menyertailah ia kalimah takning tu waqtarana fi'il madhi takdir hiya bi ahadil azminati thalathati. Mana atau azminah yang tiga tadi, masa yang tiga, wahya al-halu, dan iaitu azminah tiga tu hal, sekarang. Seperti yakumu, sedang berdiri. Dia terjemah bahasa Melayu gitu. Sedang berdiri. Yakumu. Wahya al-halu. Lakah. Wastikbalu. Atah kepada al-halu. Erat jadi maktuf lah. Tapi kalau kita ambil mula tu, erat jadi khobar. Wastikbalu. Masa saat ni terbagi pada hal dan istiqbal. Iaitu masa lagi akan datang. Dan masa juga wal madhi, wahya al madhi. Seperti istiqbal, misal dia kum, berdirilah olehmu, iaitu kau suruh tu tak diri lagi, tapi ia lagi akan berdiri. Wal madhi nahu qama, berdirilah ia, iaitu masa yang telah lepas dah. Tu dia. Maka di sini kata wal kalimatu qaulun mufradun wahia ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Dan haraf itu tu telah datanglah ia haraf tak ni tu ada makna bagi, ada apa dah, serta datang ia bagi makna, ada makna bagi dia. Sebab tu dia kata oleh Hasyiah sini, dia kata dia kata qauluhu ja'a li ma'nan ay qayyada bihi al-harfa li ikhraji hurufit tahajji. Tu dia. Iaitu ia bawa datang kata harah ni ia ada mengkaitlah ia musannif takning tu iaitu ja'a li ma'nan tu. Wal harfu isim dia tak kata wal ismun ja'a li ma'nan wa fi'lun ja'a li ma'nan. Dia kata pada harah saja. Wal harfu ja'a li ma'nan. Sebab apa yang kena kait kena bawa syarat kena ada qaidun. Arti qaidun lazim kena ja'a li ma'nan. Sebab apa? Qayyada bihi, telah mengkaitlah ia musannif dengannya, dengan atau kalimah ja'a li ma'nan tu. Qayyada fi harfa tu pada masalah harah takni tu ya kait situ dia kata supaya apa? Li ikhrajil hurufit tahajji. Supaya nak mengeluarkan, supaya nak sepakkan, supaya nak taksewi masuk dalam takrif kita tu, iaitu harah hak bahasa hijau. Mana tahu harah hak kita maksud ini harah yang punya makna. Seperti lafaz fi, lafaz ala, betul kira-kira wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubah. Hak kita lagi akan datang kita belajar. Maka di sini harah di sini nak keluar harah tahajji, harah untuk kita buat ngeja dalam masalah kita nak belajar Quran itulah bagi orang nak baca tu alif ba ta sa tu. Kha dal jim zai tu. Tu ai panggil nak mengeluarkan huruf tu, sebab huruf tu tak mempunyai makna.
Tu deh. Sebab itulah satu hikmah musannif kita bawa datang ni jaa li maknan. Jaa li maknan. Tu insya-Allah kita jumpa lagi akan datang iaitu falismu yu'rafu bi isnadi ilaih wa bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wa bidukhulil alifi wal lami. Tu. Maka hari ni insya-Allah kita ambil sekadar ini sajalah. Mudah-mudahan kita boleh buat perhatian, buat perhati bagi kita orang adik-adik ni hak belajar mula-mula ni, patut kita fahamlah. Ini sebagai tangga kita untuk kita nak belajar bahasa Arab hak ayat panggil kita kutubul mutawwalat, ya kitab-kitab yang bicara panjang lagi. Ini sebagai asas bagi kita hak talabul ilmi saat ni tu kena ambil tahu. Kena ambil tahu. Walaupun kita biasa belajar dah, kita ambil dengar juga. Mudah-mudahan kita dapat murajaah, mudah-mudahan kita dapat maklumat baru, mudah-mudahan kita boleh tengok cara terjemah tu berlainan bahasa dan masa dan tempat. Kita tengoklah. Maka sekadar ini sajalah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.